Okay, next adalah application of Faraday's and Lenz's law. Sebenarnya adalah observation yang kita dah cerita tadi lah. Okay, so explanation dia you boleh tengok balik dekat sini. Maksudnya bila bar magnet not move, so means that no magnetic flux passing through the loop. So means that waktu ni bacaan voltmeter takkan ada induced current lah. Okay, no induced current occur. So bila dia move towards the loop, so E induced will occur and then will produce I induced. And then dia akan tunjuk lah macam mana dapatkan I induced. Same as saya dah cerita tadi lah. Okay, alright, so ni pun samalah. Bila dia move away, apa akan jadi pada direction of I induced. Okay, saya harap you faham apa yang saya cerita tadi. Kalau tak faham, you boleh PM me personally. Okay, so ni adalah contoh eksperimen kalau dia guna bar magnet. Beza dia tadi lukisan kita melintang, yang ni menegak. Konsepnya adalah sama je. So yang ni saya tak payah terangkan lagi kot. Sama je. Jadi you just follow apa yang saya dah cerita tadi. Nampak tak? Dia move away, so dia akan letak pole yang sama because nak menentang pengurangan flux. To oppose decreasing of flux, kena letak pole yang berbeza supaya dia boleh menarik balik flux supaya tak decrease. Okay, so second experiment is sliding conductor wire. So yang ini kita akan cerita selepas ni. Okay, so yang ini juga sama. Third experiment is about rotating coil, yang kita juga akan cerita selepas ni. Beza dia kita nak awak tahulah di mana rotating ni berlaku. Nampak tak? This when A dengan B berapa angle dia. Kalau dia rotate and then duduk this side, so this is surface area, vector area A macam ni and then B macam ni. So you kena tahu berapa angle dan you kena tahu macam mana you nak baca. Dan kita tahu dia akan ada flux change due to change of the angle. Bila rotation berlaku, as you know that cos theta tu akan berubah. So bila ada perubahan cos theta, maka akan ada induced EMF. Okay, yang ini kita dah cerita tadi kan. Yang saya dah tengok, saya dah tunjuk induced EMF berlaku kalau ada 3 perubahan, B, A ataupun cos theta. Okay, alright, so next is derive and use induced EMF in one straight conductor, 2 is a coil, and the third one is rotating coil. Okay, for the straight conductor, okay, you ada 2 diagram yang kita boleh guna. Satu, kalau diagram dia, you have a straight conductor and then kita ada supply dengan connect with wire and then ada galvanometer. Galvanometer ni kita nak tunjuk lah kehadiran induced current tu. Okay, so kalau contoh this one, you ada metal rail and then you slide conductor wire, slide lah. So ini pun boleh berlaku induced EMF sebab ada cut off magnetic flux. Okay, maksudnya bila kita gerakkan conductor ni, okay, bila kita gerakkan, saya lukis panjang sikit. Okay, bila kita gerakkan conductor wire ni, sebenarnya kita dah buat pemotongan magnetic field. So bila ada cut off magnetic field, maka akan wujud induced EMF. Apa maksud cut magnetic field ni? You nampak tak? Yang pangkal-pangkal tu maksudnya kita punya A tu, kita punya A pula, kita punya B tu macam ni kan. Tapi bila you swap, you macam potong line dia tu. So kita panggil tu adalah cut off magnetic field. Okay, so ada 2 diagram yang kita boleh guna. Okay, so based on this diagram, okay, so induced EMF is equal to d flux per dt. Okay, based on flux, kita ada BA cos theta kan. Okay, so A here, okay, area ni adalah menunjukkan yang kita slide tadi. So initially position of conductor wire dekat sini and then kita slide sampai sini. So means that sebanyak mana yang kita gerak tu adalah surface area. So ni adalah surface area dia. Okay, so tu adalah A lah. A maksudnya X darab dengan L. That's why saya tulis LX. Okay, cos theta ni maksudnya maksimum, jadi kita guna 90. Okay, sebab apa? Sebab kalau dalam gambar rajah ni, B dia keluar, V dia adalah ke kanan. So jarak antara V dengan B adalah 90. So angle ni adalah jarak antara V dan B. Nanti saya akan terangkan sekejap lagi lah. Okay, so BLX D per dt. So dx per dt adalah V. Kalau awak masih ingat, V sama dengan dx per dt, A sama dengan dv per dt. Just gantikan dx per dt sebagai V. So epsilon means that induced EMF is equal to BLV. Okay, ini adalah kalau maksimum BLV lah sebab sin theta sin 90. Okay, kalau general equation kita boleh je letak induced EMF is equal to BLV sin theta. So theta ni adalah angle between V and B. Okay, alright, so kalau more than one turns,
You just letak N dekat depan je lah. Itu sahaja. Okay. So, lepas kita dah dapat direction of induced EMF, selalunya dia akan hadir dengan induced current. Okay. I induce. Macam mana kita nak dapatkan direction of I induce? Okay. So, saya boleh ajar. You masih ingat lagi FBI? FBI, iaitu Fleming left hand rule. Your thumb is represent force, your first finger is B, and the third finger is I. FBI. Okay, so sekarang ni you tak ada force kan dalam diagram ni, tapi force you kena tahu dia always oppose the direction of V. So kalau V ke kanan, force akan ke kiri. Ni adalah FB. Kalau you nampak dekat diagram dah lukis dah, FB adalah oppose direction of V. Okay, lepas tu you ambil tangan kiri you tu, B dia into page, masuk dalam screen. B masuk dalam screen. Lepas tu force ke kiri, pusing force ke kiri. So you akan dapati you punya current adalah upward. Jari you akan naik ke atas macam tu. Okay, so ini adalah direction of induced current. Kalau kita tulis huruf Q kat sini, P kat sini, arah induced current adalah from Q to P. From Q to P. Ataupun kalau kita tengok diagram ni, dia ada railing, metal rail kat situ. So you boleh juga lukis macam ni. Maksudnya ada current yang flow di situ. Okay, kalau you tengok diagram yang ni, FB ke kiri, and then you punya B into page, you akan dapati induced current ke bawah, iaitu from Q to P. So induced current dia akan flow macam ni. That's why deflection angle dia menyengit sebelah sana. Okay?